Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Belajar TA. Okey guys, untuk hari ini aku akan membuat satu series video berkenaan dengan Robo Advisor guys. Okey guys, dalam siri Robo Advisor Investment ini, aku akan pilih satu platform Robo Advisor yang diiktiraf di Malaysia dan akan menggunakan platform itu untuk membuat pelaburan secara berkala guys. Okay guys, what is Robo Advisor? Robo Advisor adalah satu inovasi di dalam bidang fintech dan merupakan satu alternatif pelaburan ketika ini. Okey, seterusnya, Robo Advisor kebiasaannya menggunakan artificial intelligence, algoritma dan matematik untuk menentukan aset yang akan dilaburkan di dalam Robo Advisor ini. Secara ringkasnya guys, jika kita menggunakan Robo Advisor ini, semua proses seperti jual beli, menentukan trend sama ada uptrend ataupun downtrend dan indikator apa yang bakal digunakan untuk menguruskan pelaburan ini, semua ini akan diuruskan oleh Robo Advisor. Jadi di sini guys, kita sebagai pelabur tidak perlu memeningkan kepala dan dapat meminimumkan pengurusan pelaburan kita dengan memaksimumkan penggunaan kepakaran artificial intelligence yang dimiliki oleh Robo Advisor ini. Sounds very good. Jadi Robo Advisor ini boleh dijadikan satu alternatif untuk kita memaksimumkan keuntungan di dalam dunia pelaburan walaupun kita mempunyai ilmu pelaburan yang minima. Firstly and personally guys, aku mempunyai lebihan tunai setiap bulan dan aku tidak mahu simpan tunai itu di dalam bank. Ini kerana jika aku menyimpan lebihan tunai itu di dalam bank, aku akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh masalah inflasi guys. Okey, walaupun kerugian ini kita tidak nampak dalam masa jangka yang pendek, tetapi guys, pada jangka masa yang panjang, inflasi itu akan totally menjatuhkan purchasing power kita in the future. Jadi, duit yang berada di dalam bank, nilainya akan susut disebabkan oleh inflasi. Okey, yang kedua, aku ingin membuat diversification di dalam portfolio pelaburan aku. Yang ketiga, walaupun kita mempunyai alternatif pelaburan yang lain seperti contoh di sini ASB dan mungkin juga unit trust, okey, pelaburan yang berbentuk pasif di sini, tetapi personally aku lebih prefer kepada Robo Advisor Investment kerana potensi pulangan dari pelaburan Robo Advisor ini jauh lebih baik daripada pelaburan contoh di sini ASB. Selain itu, in my opinion, Robo Advisor Investment ini lebih fleksibel dan inovatif berbanding dengan pelaburan tradisional seperti ASB. For your information guys, ada 3 syarikat Robo Advisor yang diiktiraf di Malaysia. Ketiga-tiga syarikat ini dianugerahkan lesen untuk beroperasi dalam pelaburan digital. 3 syarikat itu adalah yang pertama StashAway, yang kedua MyTheo dan yang ketiga adalah Wahid Invest. Okay guys, kita ada 3 platform Robo Advisor Investment, StashAway, MyTheo dan Wahid Invest. Ketiga-tiga platform ini mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi untuk tujuan pada hari ini, aku akan mulakan portfolio pelaburan digital aku yang pertama bersama StashAway. Since ramai investor sama ada di dalam negara maupun di luar negara telah membuat review secara detail berkenaan dengan platform StashAway ini, jadi untuk anda lebih memahami tentang kelebihan StashAway, aku akan senaraikan beberapa YouTubers yang boleh korang rujuk kontennya untuk memahami kelebihan StashAway Robo Investment ini.
Okay guys, basically aku dah register StashAway account. Okay, pada hari ini aku akan menggunakan desktop version, okay, untuk login ke dalam platform StashAway. Okay, selain itu anda juga boleh menggunakan StashAway mobile version dan boleh download application StashAway di dalam Google Play Store. Okay, jom kita login guys. Okay, selamat datang ke StashAway platform. Okay, Robo-Advisor Investment Platform. Okay guys, aku akan mulakan Robo-Advisor Investment ini. Terlebih dahulu, aku tidak akan membuat go through secara detail berkenaan dengan platform ini, since ramai investor telah membuat detail penerangan berkenaan dengan platform StashAway. Jadi, hari ini aku akan terus pergi ke bahagian investment. Di sini, get started. Okay. First of all, seperti mana yang aku terangkan sebentar tadi, Robo-Advisor Investment akan menggunakan artificial intelligence dan algoritma untuk memilih kelas aset yang bakal dilaburkan. Tetapi guys, terlebih dahulu kita haruslah memilih risk kategori kita supaya robot ini dapat menyesuaikan kategori aset yang akan dilaburkan di dalam portfolio investment kita bersama StashAway. Jadi guys, di sini terdapat dua risk kategori. Yang pertama core dan yang kedua high risk. Untuk tujuan itu, aku akan pilih kategori higher risk. Okay, next preview portfolio. Ini merupakan portfolio yang bakal kita pilih. Okay, pertama sekali currency denomination. Okay, portfolio ini menggunakan mata wang USD. Okay, untuk duration pula tiada tempoh yang ditetapkan dalam pelaburan ini. Jadi di sini kita boleh withdraw ke semua pelaburan kita pada bila-bila masa sahaja. Tetapi di sini guys, StashAway telah nyatakan recommended duration, okay, untuk pelaburan ini adalah jangka masa sederhana, iaitu 3 hingga ke 5 tahun. Ini kerana dalam jangka masa sederhana 3 ke 5 tahun ini, kita akan dapat melihat pertumbuhan ekonomi dan seterusnya akan memberi kesan positif kepada nilai portfolio pelaburan kita. Okay, next, StashAway Risk Index. Di sini guys, kita mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, 26% risk index, yang kedua 30% dan yang ketiga 36%. Perbezaan antara ketiga-tiga risk index ini adalah asset allocation. Okey, seperti mana yang anda dapat lihat di sini, ini merupakan asset allocation yang akan dilaburkan oleh Robo-Advisor StashAway. Okey, sebagai contoh guys, jika kita memilih risk index 26%, bermakna di sini portfolio ini mungkin akan mengalami kerugian maksimum 26%, tetapi masih ada 1% peluang di sini, 1% chance, di mana portfolio ini akan mengalami kerugian lebih daripada 26%. Okey, untuk allocation asset di bawah kategori risk index 26% ini, kita boleh lihat di sini guys. Pertama, kita akan ada asset class government bonds, corporate bonds, equity sector, international equity, real estate, commodities dan cash. Dan di sini merupakan peratusan allocation yang akan dibuat mengikut tahap risk index yang kita ambil. Sebagai contoh di sini 26% risk index. Okey guys, walaupun kita berkemungkinan mengalami kerugian portfolio sehingga maksimum 26%, tetapi di sini guys, di dalam portfolio ini terdapat diversification asset yang membolehkan kita untuk mendapat expected keuntungan lebih daripada 26%. Higher risk, higher return. Given that, pemilihan diversification asset allocation ini dapat mengadaptasi situasi pasaran semasa. Okey guys, untuk tujuan itu, aku akan memilih portfolio yang paling agresif, iaitu 36% risk index. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat di sini, di bawah kategori risk index 36%, peratusan asset allocation yang terbesar adalah di equity. Yang pertama, 36% di equity sector US, saham di US, dan yang kedua 30% adalah international equities. Okey, untuk melihat instrumen yang dilaburkan di bawah kategori equity ini, kita boleh klik di sini. Seperti mana yang kita dapat lihat di sini, di bawah kategori equity sector US ini, terdapat 3 jenis equity yang akan dilaburkan oleh Robo-Advisor. Okey, sebagai contoh di sini adalah iShare Core S&P Small Cap ETF IJR. For your information guys, Robo-Advisor ini tidak akan membuat pelaburan
individual stock. Tetapi robo-advisor ini akan membuat pelaburan di dalam ETF. Okey guys, sebelum kita proceed further, adalah penting untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan ETF. Kebiasaannya di sini, robo-advisor akan menggunakan ETF. Jadi di sini, aku akan sediakan satu rujukan video kenaan dengan penerangan secara ringkas apakah itu ETF. Jadi, korang boleh rujuk channel investor ini. Okey guys, selepas aku mengetahui instrumen apa yang akan dilaburkan oleh robo-advisor ini, okey, aku cek satu persatu di sini. Okey, boleh tekan di sini. Okey. Jadi next aku akan membuat simple analysis untuk melihat prestasi setiap instrumen yang dilaburkan oleh robo-advisor ini. Jadi sini aku telah mencari setiap ETF yang dilaburkan oleh StashAway robo-advisor. Di sini aku boleh membuat checking prestasi ETF yang dilaburkan oleh StashAway robo-advisor ini. Okey, untuk strategi pelaburan robo-advisor StashAway ini, aku akan menggunakan strategi yang dikenali sebagai dollar cost averaging. Okey guys, untuk membuat teknik dollar cost averaging ini, aku akan membuat pelaburan di StashAway secara mingguan. In my case di sini, aku mempunyai lebihan wang sebanyak RM500 sebulan. Jadi di sini aku akan pecahkan deposit ini kepada 4 bahagian bersama dengan 4 minggu. Okey, minggu pertama aku akan deposit ke akaun StashAway sebanyak 125, minggu kedua 125 dan seterusnya sehingga minggu keempat sebanyak 125. Jadi di sini net monthly investment adalah sebanyak RM500 Malaysia. Rasionalnya di sini guys, dengan menggunakan teknik dollar cost averaging, ia dapat membantu portfolio kita mengurangkan kesan daripada kejatuhan market secara keseluruhan. Selain itu, dengan menggunakan teknik ini, kita dapat mengurangkan risiko apabila market berada di dalam keadaan downtrend dan kita dapat memaksimumkan keuntungan apabila market berada di dalam keadaan uptrend. Sebagai salah satu contoh di sini guys, salah satu ETF yang ada di dalam portfolio pelaburan robo-advisor StashAway. Okey, di sini kita nampak market berada di dalam keadaan downtrend. Okey, dengan membuat cost dollar averaging, kita dapat meminimumkan kejatuhan yang berlaku di sini guys. Sebaliknya, jika market berada di dalam keadaan uptrend, dollar cost averaging dapat membantu kita untuk memaksimumkan setiap keuntungan yang kita perolehi dalam keadaan market uptrend. As simple as that guys. Okay guys, selepas aku dah memilih portfolio aku iaitu 36% risk index, jadi seterusnya aku akan membuat deposit ke dalam portfolio itu. Jadi ini merupakan portfolio tersebut. Aku namakan portfolio itu dollar cost averaging. Jadi untuk deposit portfolio ini, aku akan tekan di sini. Okey, seterusnya aku akan tekan deposit setting. Okey. Sebelum itu guys, seperti yang tertera di sini, deposit ini akan mengambil 1 hingga ke 2 hari bekerja untuk reflect to our portfolio account. Okey, jadi di sini aku akan tekan deposit setting. Okey, di sini ada 2 cara untuk deposit. Satu, kita boleh set up direct debit dan satu lagi kita boleh membuat deposit secara manual. Jadi untuk tujuan itu, aku akan pilih deposit secara manual dan aku tekan di sini. Okey guys, seperti mana yang tertera di sini, aku akan membuat deposit sebanyak RM125 untuk minggu yang pertama. Okey, aku akan view transaction di sini. Okey guys, untuk membuat deposit ini kita boleh menggunakan JomPay dan butiran JomPay itu ada di sini guys. Okey. Jadi kita akan menggunakan butiran ini untuk kita completekan proses deposit RM125 ini. Okey guys, jom kita completekan deposit itu melalui JomPay. Aku akan menggunakan MyBank to You. Okey, aku menggunakan MyBank to You, jadi aku akan pergi ke bahagian bill payment untuk mengakses JomPay di sini dan aku akan tekan JomPay di sini. Okey, dan akan membuat one off payment. Alright, di sini. Jadi amount aku akan masukkan 125. Untuk bila kod dan reference di sini kita boleh ambil di sini guys. Dan reference 1 kita copy di sini guys. Okey, seperti mana yang
anda dapat lihat di sini, okey, bila kod di sini tadi, okey, 40576 adalah StashAway Malaysia. Okey, kita boleh semak sekali lagi StashAway Malaysia, dan reference code ini adalah kita punya reference account. Bermaksud di sini adalah reference account deposit portfolio kita. Okey. Jadi aku akan teruskan dengan proses deposit minggu pertama ini. Okey guys. Okey guys, aku telah berjaya membuat deposit sebentar tadi. Selepas membuat deposit secara manual tadi, jadi dia akan mengambil masa 1 hingga ke 2 hari bekerja untuk deposit itu masuk ke dalam portfolio kita. Okey guys, that's it.